Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Speaker. Nabi bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa." Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Saya menghadiahkan sebuah pantun sebagai renungan kita bersama, merenung kampung bahagia dari pinggir jeti. Rumput di kaki tumbuh melata. Marilah kita berbahasa dengan penuh pekerti bersama menyelesaikan masalah rakyat jelata. Pertama, Datuk Speaker, terima kasih kepada Barisan Harapan. Sesiapa pun tidak akan mampu untuk menolak jasa pasukan Barisan Harapan sebagai sebuah entiti utama dalam menangani pandemik COVID-19. Pihak doktor, jururawat, petugas kesihatan, polis, bomba, rela, APM, penghulu, aktivis dan semua yang terlibat daripada pelbagai agensi. Saya meneruskan ucapan ini, saya ingin menghantarkan sekalung ucapan tahniah dan terima kasih kepada daripada seluruh rakyat Malaysia kepada anda semua. Untuk jasa dan bakti kalian semua, saya dahulukan dengan ucapan jazakumullahu khairal jazak. Datuk Speaker, isu berkaitan dengan jawatan kontrak pegawai perubatan. Semalam di sebalik kekalutan di sidang parlimen ini, berlangsung satu unjuk perasaan daripada barisan Dr. Frontliner yang berstatus kontrak. Pertama, isu ini telah bermula sejak 2016 lagi, zaman Kerajaan Barisan Nasional. Berlarutan sehingga 2018, zaman Kerajaan PH, sehingga hari ini zaman Kerajaan Perikatan Nasional. Perlu diingat bahawa hanya Kerajaan PN sahaja yang memberi respon kepada tuntutan doktor kontrak ini melalui arahan daripada Perdana Menteri kepada KKM untuk mengemukakan plan komprehensif untuk menyelesaikan isu ini. Saya secara pribadi menyanjung usaha rakan-rakan doktor kontrak ini yang berani menyuarakan pandangan mereka untuk membela masa depan kerjaya mereka, sama ada yang terlibat secara langsung dengan protes atau yang tetap menjaga pesakit mereka masing-masing. Inilah kualiti yang ada kepada para doktor yang tidak dimiliki oleh profesi yang lain. PAS sebagai sebuah parti komponen Kerajaan Perikatan Nasional telah mengemukakan cadangan yang boleh dimasukkan dalam plan komprehensif pada 28 Jun 2021 sebagaimana hasrat Perdana Menteri. Alhamdulillah, Perdana Menteri telah menerima baik cadangan dari PAS dan telah dimasukkan dalam arahan kajian oleh KKM. Datuk Yang Dipertua, bagi mengatasi masalah doktor kontrak untuk jangka panjang, ia memerlukan perancangan yang rapi kerana ia akan memberi impak yang besar kepada negara. Tentunya ia tidak boleh dilakukan atas dasar sentimen atau emosi. Perlu juga dilakukan secara menyeluruh kerana beban penggajian akan meningkat melebihi 2 bilion setahun dengan jangkaan pertambahan 250 juta setiap tahun untuk pengambilan semua graduan perubatan selama 5,000 orang yang dihasilkan negara setiap tahun. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Perdana Menteri di atas pengumuman rasmi kerajaan pada 23 Julai 2021. Kenyataan tersebut telah menyatakan komitmen kerajaan untuk mengatasi masalah doktor kontrak tersebut dengan reformasi yang menyeluruh perkhidmatan kesihatan negara. Komitmen yang tidak pernah dilakukan oleh kedua-dua kerajaan sebelum daripada ini. Pada masa yang sama, Perdana Menteri telah memenuhi hampir kesemua persoalan doktor kontrak tersebut. Sama ada penyambungan tempoh kontrak, komitmen penerusan kontrak bagi yang menyambung kepakaran sehingga tamat, hadiah latihan persekolahan bagi yang berjaya mendapat tempat kursus kepakaran dan gaji dan cuti yang setara dengan doktor berjawatan tetap. Datuk Yang Pertua, dalam kita harus bersatu dan bersama dalam menangani pandemik yang berlaku ini. Kerajaan telah membelanjakan 70 bilion untuk Kementerian Kesihatan dalam menghadapi pandemik ini. Akhirnya kunci utama kejayaan kepada semua perkara di atas ialah peranan bersama kita semua. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh sahabat saya daripada Setiausaha Masa pagi tadi berkaitan dengan kenyataan pengarah kesihatan. We are currently underfunded, understaffed, underpaid, overworked, overstretched, and with facilities overcrowded with patients. Saya meneliti kenyataan ini dan kenyataan ini berlaku pada tahun 2019 lagi yang berhormat Datuk Yang Pertua. Jadi tidak adil lah menuduh bahawasanya ini berlaku di zaman Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Kerana di waktu itu siapakah kerajaan di waktu itu dan siapakah Menteri Kesihatan di waktu itu. Yang terakhir, Datuk Yang Pertua, saya ada beberapa persoalan dalam sidang pada pagi ini. Pada tengah hari ini, pertama ialah apakah punca utama yang menjadikan peningkatan berterusan kes positif COVID-19 meskipun kawalan ketat, sempadan dan kebanyakan negeri masih lagi berada pada fasa 1 dan 2 bagi plan pemulihan negara. Yang kedua, berapakah kos untuk rawatan pesakit COVID-19
tahap 4 dan 5 yang ditanggung oleh kerajaan. Yang ketiga, mengapakah terdapat rayuan pengurangan kompaun tidak dipertimbangkan. Yang keempat, kerajaan digambarkan seolah-olah gagal mengawal penularan COVID-19 kerana tidak melaksanakan saringan besar-besaran. Mengapakah saringan pengesanan COVID-19 besar-besaran hanya dilaksanakan di Selangor dan tidak di negeri-negeri lain? Yang kelima, cara pengendalian CAC adalah sangat konvensional, terpaksa beratur panjang. Kenapa penilaian COVID-19 ini tidak dibuat secara maya sahaja? Yang keenam, mengapakah kesesakan boleh berlaku di CAC stadium melawati Shah Alam? Yang ketujuh, mengapakah KKM tidak menghantar pesakit bukan COVID-19 ke hospital swasta walaupun kerajaan telah memuluskan peruntukan keuangan untuk tujuan tersebut? Yang ke-8, apakah perancangan KKM untuk memastikan sijil digital vaksinasi diiktiraf dunia? Dan yang terakhir, sejauh mana keberkesanan penggunaan pengimbas suhu dan pengimbas My Sejahtera yang diwujudkan oleh kerajaan di tempat-tempat awam? Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua.